Boleh ke kahwin masa belajar dekat IPG? Manalah tahu terjumpa jodoh kan? Boleh ke? Tak boleh. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Judan Sembang. Terima kasih kepada anda yang terus menonton. Terima kasih kepada anda yang terus menyokong video-video saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. InsyaAllah dalam video kali ini saya akan menjawab beberapa persoalan tentang IPG Part 2. Yang mana Part 1 saya dah jawab sebelum-sebelum ni. Antara dia soalan, boleh ke pakai seluar jeans? Boleh ke parent ikut nak daftar? Boleh ke bawa transport? Ada dalam video part 1 saya dah jawab. Boleh tengok balik kalau anda masih tak menonton, masih tertanya-tanya tentang soalan tu, boleh tengok. Dan video kali ini saya akan sambung lagi beberapa persoalan yang ditanya, yang saya terbaca dekat laman sosial dan sebagainya. Ada yang tanya beberapa perkara. Dan jom kita sembang tentang persoalan-persoalan ni. Soalan yang pertama untuk video part 2 ni, ada yang tanya, wajib ke, perlu ke saya bawa printer sendiri? Persoalan ini antara persoalan yang banyak ditanya. Jawapan dia adalah ya dan tidak. Kenapa saya kata ya dan tidak? Okey, yang pertama, sekiranya anda mampu untuk sediakan printer pada awal masuk IPG ni, ya boleh sediakan. Sebab dekat IPG memang sangat banyak memerlukan assignment yang print. Korang kena print, korang kena hantar dekat lecturer, korang kena buat report dan sebagainya. Dan nanti bila terlibat dengan praktikum, korang nak membuat penyediaan BBM, korang nak membuat RPH dan sebagainya juga korang kena print. Dan bila dah final year nanti korang kena buat kajian tindakan, juga kena print. Jadi memang akan banyak aktiviti ataupun perkara-perkara assignment yang korang kena print sebenarnya. Tapi kalau tak mampu, jangan paksa, jangan wajibkan diri anda untuk sediakan printer. Kalau tak mampu, jangan paksa untuk mak ayah beli, nanti akan menjadi beban. Tapi kalau mampu, tak ada masalah untuk sediakan. Sebab printer ni memang penting, tetapi bukanlah wajib. Bukanlah tak ada printer tak boleh masuk IPG, tak. Tapi dia penting, dia perlu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, nanti bila masuk ke IPG, kalau kita tak ada printer, ada beberapa senior yang buat bisnes ataupun servis printer. Tapi kena bayarlah. Mana ada kertas free, mana ada ink free kan. Nak print sikit kena bayarlah. Mungkin awal-awal boleh menggunakan cara tu. Cari mana-mana senior yang membuat bisnes printer, print. Ataupun share dengan housemate nak beli printer dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Banyak cara. Tetapi jawapan yang tepat saya berikan adalah dia adalah penting, dia adalah perlu, tetapi tidak wajib. Sekiranya boleh sediakan, mampu sediakan, sediakanlah. Sekiranya menjadi beban, janganlah memaksa-maksa. Seterusnya, perlu ke saya beli laptop sendiri? Sama juga jawapan dia dengan printer tadi, lebih kurang. Korang akan sangat banyak menggunakan printer sebab akan buat assignment, akan buat ABM, akan mencari maklumat, akan mencari video menggunakan laptop sendiri. Tetapi ada juga IPG yang menyediakan khidmat ini di library masing-masing. Ada PC dekat library, boleh. Tapi waktu dia terhad lah. Library tutup sampai petang sajalah boleh guna. Tetapi bagi yang mempunyai laptop sendiri, boleh buat kerja mengikut waktu sendiri. Itulah kelebihan dia. Tapi kalau mampu, sediakan, tak ada masalah. Kalau tak mampu, janganlah memaksa-maksa untuk menjadi beban. Bila dapat duit allowance nanti, simpan sikit-sikit, baru beli. Tapi tak logik lah, dah sampai 5 tahun setengah, akhirnya sampai dah akhir SEM, tak ada laptop. Sebab apa? Sebab berdasarkan pengalaman saya, kalau ada laptop sendiri, korang boleh buat kerja mengikut waktu sendiri. Tak perlu tunggu turn ataupun giliran dengan kawan. Kadang-kadang kita nak pinjam laptop orang. Orang nak buat waktu dia sendiri, kita pun nak buat, dah mengganggu orang. Kadang-kadang kawan dah siap, kita ingat kita boleh pinjam lah laptop dia kan, dah siap kan. Rupanya kawan tu mungkin ada waktu dia sendiri, nak tengok movie, nak dengar lagu dan sebagainya. Kita pun nak kacau waktu orang, tak syok. Tapi laptop juga satu benda yang penting, satu benda yang perlu. Tapi untuk awal-awal ni, janganlah memaksa kalau menjadi beban. Okey? Jelas?
Seterusnya, perlu tak saya beli wifi sendiri ataupun hotspot sendiri semasa dekat IPG? Kebanyakan IPG sebenarnya dah ada pun wifi sendiri. Tetapi faham-fahamlah bila ada wifi ni, berapa ramai pula student IPG nak connect dengan wifi tu kan. Jadi mungkin anda akan dapat wifi tu slow. Jadi mungkin kalau nak dapat wifi yang lebih laju, lebih pantas, boleh menggunakan hotspot handphone, tak ada masalah. Ataupun mampu untuk beli broadband sendiri, wifi sendiri portable, tak ada masalah kalau mampu. Kalau tak mampu, gunakanlah wifi sedia ada yang disediakan oleh IPG ataupun hotspot handphone. Sekarang kan dah canggih kan, mana-mana pun boleh dapat hotspot. Seterusnya, boleh ke saya nak pilih housemate saya sendiri? Nanti masa dekat IPG dah jumpa kawan, dah jumpa BFF kan, dah jumpa best friend. Aku nak bilik dengan kau sem depan kan, best lah lepak dengan kau ni. Aku tak nak bilik dengan dia ni. Boleh ke pilih? Jawapan dia boleh dan tak boleh. Yang mana sebenarnya untuk naik ke sem depan, pihak asrama IPG ni akan susun semula nama-nama ni. Mungkin ada perubahan, mungkin batch ni ada 2-3 orang ataupun beberapa orang yang keluar daripada asrama duduk di rumah sewa, ataupun mungkin ada batch ni yang tambah, ada pertukaran daripada IPG lain, ada intake lain masuk. Jadi mungkin senarai dalam asrama tu berubah. Tapi bolehkah kita pilih kita nak gang? Cara dia adalah pergi berjumpa dengan penyelia asrama, unit asrama tu sendiri. Jumpa, saya nak housemate dengan dia. Bagilah sebab kenapa. Sebab kalau diterima, alhamdulillah lah. Kalau tak diterima, tak jadi masalah. Kita terimalah housemate yang baru, hidup dengan cara housemate yang baru, berkenalan dengan kawan yang baru. Pusing-pusing nanti dekat IPG tu jumpa balik housemate tu kan, tak ada masalah. Jadi boleh ke tak boleh bergantung kepada IPG tu sendiri, pengurusan asrama tu sendiri. Kalau boleh, boleh, tak ada masalah. Kalau tak boleh, tak boleh lah kan, ikut peraturan asrama. Tapi biasanya yang kalau tak boleh ni, kalau orang lelaki dia nak pilih housemate perempuan memang tak boleh lah kan. Next, soalan yang selalu juga ditanya, tapi secara santai lah, bukan soalan penting, bukan soalan yang padu kan, tapi soalan ni selalu ditanya, boleh ke bercinta waktu IPG? Kan? Yelah, mana nak tahu kita masuk ke IPG jumpa jodoh kan. Jawapan dia boleh kalau ada orang nak lah. Dan boleh lebih daripada satu, kalau tak kantoi lah. Tapi kalau kantoi janganlah kan, satu cukup lah. Okey, sebenarnya itu jawapan main-main Okey, sebenarnya kalau saya jawab boleh, nanti saya menggalakkan pula kan, oh jom bercinta. Tapi kalau saya jawab tak boleh, dia akan menjadi satu jawapan yang menghalang hati seseorang untuk mencintai seorang, menghalang benda-benda yang baik kan. Jadi susahlah pula. Jadi jawapan dia sebenarnya adalah bergantung pada situasi. Sebab cinta ni dia tak boleh dipaksa. Cinta ni datang tanpa diduga dan dia pergi tanpa dipaksa. Sebab apa? Waktu dekat IPG ialah waktu ni lah kita berjumpa dengan circle yang ramai. Kita berjumpa dengan kawan-kawan, mungkin masa tu ada beratus-ratus kawan-kawan, classmate kita ada 20 orang. Jumpa classmate lain, course lain, jumpa senior, jumpa junior, beratus-ratus orang kita jumpa dekat IPG. Macam-macam orang daripada macam-macam negeri kita jumpa kan. Jadi ialah inilah waktunya, inilah peluangnya untuk kita berkenalan, berjumpa dengan ramai orang. Berbanding kalau anda dah posting nanti, sebab saya dah posting kan, berbanding bila anda dah posting nanti, circle anda kecil. Lagi-lagi kalau posting sekolah kampung, sekolah kecil, circle anda kecil, itulah circle anda, itulah sekeliling anda. Anda akan dapat cikgu-cikgu yang dah lama posting, ataupun anda mungkin akan berjumpa dengan beberapa cikgu waktu korang pergi kursus, pergi mesyuarat di luar, bawa budak bersukan, bawa budak camping, mungkin terjumpa dengan cikgu-cikgu sekolah lain. Tapi waktu tu persoalan dia, bujang ke cikgu ni? Single ke kan? Nak try ke? Kita pun dah tertanya-tanya. Lagi try bini orang, try dah ada tunang, susah kan. Berbanding dengan situasi dah posting macam tu, waktu dekat IPG lah kita akan jumpa dengan circle yang ramai, student yang ramai. Jadi kalau berminat dengan classmate dan sebagainya, boleh luahkan perasaan. Tapi jangan sampai kena friend zone. Bukan, maksud dia macam ni. Sekiranya
bercinta ataupun berkenalan dengan seseorang tu memberikan anda sesuatu yang lebih baik, maka teruskan. Contoh, ada boyfriend, ada girlfriend ni menjadikan kita lebih semangat nak belajar. Oh, seronok nak datang kelas, dapat tengok awek ni kan. Seronok nak pergi dewan kuliah, seronok nak pergi ceramah ni ada awek ni kan, nak dapat usia awek. Perkara yang bagus lah kan, dia memberi kita impact yang positif. Terus ke arah kebaikan. Tapi sekiranya ada girlfriend, ada boyfriend ni, dia menyebabkan anda terjerumus ataupun dia menyebabkan anda ke arah yang tidak baik. Contohnya, keluar dengan awek ujung minggu, akhirnya duit habis. Keluar dengan girlfriend ujung minggu, akhirnya tak pergi kuliah, bangun lambat dan sebagainya. Perkara-perkara yang tak baik. Maka nak suruh break up kan tak boleh pula kan. Maka fikir-fikirkanlah ke arah kebaikan yang penting. Yang penting ke arah kebaikan. Yang jika ke arah yang tak baik, dah besar kan, fikir-fikirkanlah. Okay, next. Selepas dah boleh ke tak boleh bercinta, banyak juga persoalan. Boleh ke tak boleh kahwin waktu IPG? Yelah, jodoh rahsia Tuhan, jodoh di tangan Tuhan. Kita tak tahu kita akan kahwin dengan siapa, kita tak tahu kita akan kahwin bila kan. Semuanya akan terjawab pada waktu kita kahwin tu lah. Baru kita tahu siapa bini kita. Kadang bercinta 5 tahun setengah, posting-posting tak jadi. Kadang dah posting, jumpa tak sampai 3 bulan, terus kahwin. Jodoh rahsia Allah, kita tak tahu kan. Jadi waktu IPG ni boleh ke tak boleh, dia juga bergantung kepada situasi sebenarnya. Yang mana kalau berjumpa dengan jodoh ataupun dah teringin sangat nak kahwin, pergi ke HEP untuk dapatkan borang kebenaran. Ada borang kebenaran tu untuk memastikan apabila kahwin nanti korang masih terikat dengan peraturan yang mana tidak boleh mengandung ataupun pregnant waktu kahwin. Nanti ada pula orang tanya, dah kahwin pandai-pandai pula IPG kata tak boleh pregnant. Habis buat apa kahwin? Sebenarnya korang kena ingat, korang masih terikat dengan IPG. Korang kena tamatkan pengajian 5 tahun setengah. Sekiranya korang pregnant kan, tiba-tiba tak dapat pergi kuliah selama 1 sem, selama 6 bulan tu mabuk, pening-pening, tak sihat dan sebagainya sebab pregnant, tak dapat pergi kuliah. Macam mana IPG nak bagi kelulusan? Mungkin korang akan di-extend 1 sem lagi. Jadi rugi. Kawan-kawan lain dah posting, korang terpaksa tangguh lagi 1 sem kan rugi. Jadi ikut ataupun patuh pada arahan IPG. Sekiranya IPG membenarkan kahwin tapi tak boleh pregnant, janganlah pregnant. Ikutlah cara-cara perancangan keluarga yang ada kan. Sabar kejap. InsyaAllah ada rezeki tu di mana-mana. Tapi kalau dah nak kahwin, dah nak ikat tali kahwinan tu, dah nak membina masjid sangat, itulah cara dia. Pergi ke HEP, dapatkan borang, mungkin ada kaunseling dan sebagainya, pergi ikut prosedur tu. Tapi peraturan dia untuk pregnant ikut, dan peraturan dia korang tak boleh lah duduk kat asrama tu, saya dah kahwin, saya nak housemate dengan bini saya. Tak boleh. Dia ada asrama lelaki, asrama perempuan, yang tu kena ikut kan. Suka hati pula dah kahwin nak duduk housemate dengan bini, tak boleh. Ataupun sekiranya kahwin ni menyebabkan masalah kewangan kan, nak kahwin tapi duit tak ada, masih hidup pakai duit allowance kan. Jadi bincang dengan keluarga, bincang dengan mak ayah macam mana. Mungkin tunang dulu, ataupun mungkin tunggu sehingga posting kan. Ataupun mungkin terkenal, terjumpa, terpikat dengan senior yang dah posting, dah ada gaji, dah ada kereta. Kita masih student ni, masih study. Senior yang dah kerja ni dah posting nak kahwin. Sama juga cara dia, pergi HEP, saya nak kahwin dengan sekian-sekian, isi borang, mungkin ada kaunseling dan sebagainya. Syarat dia tetap sama. Sepanjang tempoh pengajian tak boleh pregnant. Bukan apa nak mengelakkan nanti kita kena tangguh sem, tangguh semester. Sayang sebenarnya, sebab 5 tahun setengah tu kawan-kawan lain mungkin dah grad, dah posting, nanti kita masih terpaksa tangguh lagi 1 pengajian, rugi 1 tahun. Jadi nak berkahwin waktu IPG boleh, tapi fikir-fikirkan kesan baik dan buruknya. Sekiranya memberi kebaikan, kahwin. Sekiranya perkahwinan tu menjadikan kita seorang yang lebih bersemangat untuk belajar dan sebagainya, boleh. Tapi sekiranya perkahwinan tu memberikan kesan kita ada masalah kewangan, memberikan kita masalah disiplin yang lebih teruk,
drop kita punya pointer dan sebagainya, maka fikir-fikirkan, bincang dengan keluarga, bincang dengan lecturer dan sebagainya. Semoga menjawab soalan tentang perkahwinan ni. Itu sahaja untuk soalan-soalan tentang RPG part 2 yang dapat saya jawab, yang dapat kita bincang secara santai pada video kali ini. InsyaAllah, sekiranya ada apa-apa soalan, boleh korang lontarkan pada ruangan komen. InsyaAllah, kalau ada rezeki saya akan buat part 3. Tapi setakat ni part 2 dulu. Semoga video-video saya ini memberikan manfaat. Sekiranya memberikan manfaat untuk anda, like, share dan subscribe. Share kepada rakan-rakan lain juga sekiranya nak tahu tentang maklumat-maklumat RPG. Mungkin yang tertanya-tanya, boleh ke kahwin? Boleh ke bercinta? Perlu ke bawa laptop? Perlu ke beli hotspot wifi sendiri? Mungkin dah terjawab dalam video-video kali ini. Nak share dengan kawan-kawan lain, boleh, silakan. Tak ada masalah. Semoga bermanfaat. Okey, kita jumpa lagi untuk video akan datang. Teruskan like, share dan subscribe. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye.